Bumi itu siapa? Tanah tempat kita duduk, tempat kita diam, tempat kita hidup. Apa kata dia? Fi qauliha taqulu laka, dengan berbagai ayat untuk berpesan kepada kamu. Dia kata beberapa ayat, dia peringatkan kita. Bumi cakap dengan kita, Hei Ilyas bin Zakaria. Nak sebut nama tuan-tuan, tak lagi tuan-tuan balik tidur, tak boleh dah. Sebut nama saya lah. Hei Ilyas bin Zakaria, kamu masuk hari baru. Aku nak peringat kamu. Pasal apa aku peringat? Pasal kamu hidup atas aku, kamu kerja atas aku. Sebab tu aku nak peringat kat kamu. Apa dia? Ingatlah, ini pesananku, ayatku, peringatan aku kepada kamu, kata bumi. Apa kata bumi? Ya bna Adam, tamshi ala zahri summa tuhzan fi batni. Hei anak Adam, hei manusia, kamu berjalan atas belakang aku, tapi kamu akan berduka cita dalam perut aku. Kamu riuh rendah atas belakang aku, kamu seronok, kamu mengekek, kamu menggilai atas belakang aku. Summa tuhzan fi batni. Tapi ingatlah, kamu akan meraung, kamu akan menangis, kamu akan menggelupur dalam perut aku. Ini bumi kita. Ingat tuan-tuan, hadis ni dihimpun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah alaih. Hei manusia, kamu berlakon atas belakangku, kamu berjalan, kamu cari kerja, kamu makan, kamu menyorok, kamu bergomoi jantan betina. Itu semua atas belakang aku. Tapi ingat, summa tuhzan fi batni, kamu akan meraung, kamu akan berduka cita, kamu akan menerima azab bila kamu sampai dalam perut aku. Orang kata, ustaz lah ni mayat banyak orang tak ke bumi lah, orang bakar. Kata malaikat, bakar lagi mudah, aku tak banyak kerja. Macam hari ni, macam hari ni orang duk belarak nak bakar mayat tu. Hampa seronok di belakang aku, hampa masuk dalam perut aku tahu apa nak jadi. Tu bumi pesan kat kita tuan-tuan. Setiap kali kamu masuk hari baru, maka bumi akan berkata kepada kamu dengan beberapa peringatan, supaya kamu berjalan atas dia dengan keadaan bersopan, cantik, santun, ada budi bahasa, tahu beza halal haram. Apalagi kata bumi kepada kamu, wa ta'kulu syahawati ala zahri wa ya'kuluka dudu fi batni. Di atas aku, bumi kata, kamu makan dengan pelahap. Pelahap tahu tak pelahap? Pelahap tahu tak makcik? Tahu tak pelahap? Bukan ni pelahap makan pelahap. Dia punya suap nasi penuh kok. Dia tuang lebih. Ish, ni pelahap tu orang kita kata pelahap. Kebik orang tua-tua dulu kata lagu lain. Orang tua-tua dulu kata apa tuan-tuan? Agak-agak apa pelahap ni? Huduh, dah atas daripada huduh. Apa dia tuan-tuan? Mentega darah. Mentega darah. Ni mentega darah pelik. Bukan sekat huduh ya. Mentega darah dia kata. Hijau pun tak tahu, bunyi tahu. Mahang ni bukan makan ni, mentega darah nama dia. Dia ke bumi kata apa? Kamu makan dengan apa? Penuh berselera atas belakang aku. Tapi bila kamu sampai dalam perut aku, kata bumi, wa ya'kuluka dudu fi batni. Bila kamu makan dengan hebat, kenyang, badan pun naik 90 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Apa dia jadi? Kamu akan dimakan cacing bila kamu berada di dalam perut aku, kata bumi.
Atas hampa makan macam-macam, bawah cacing makan kamu. Dalam hadis yang lain kata apa? Hadis yang lain kata, jagalah matamu, kerana benda yang pertama sekali yang akan dimakan oleh cacing ketika kamu berada dalam kubur ialah mata kamu. Awwalu ma ya'kulu kadud fi qabri al-ainaika. Tempat hak pertama sekali ulat nak makan kamu dalam kubur nanti adalah biji mata kamu. Sebab tu jaga mata kamu, jaga mata kamu. Tuan-tuan sedap tuan-tuan biji mata. Tuan-tuan tak percaya, beli kepala nyok-nyok buat ulat. Allah, saya jenuh berebut biji mata dengan anak saya. Kadang-kadang pesan pula kat isteri saya, taruhlah biji mata kat bapa, jangan bagi kat mereka semua. 3 anak suka biji mata, 4 anak suka perut. Apa pun perut, bawai pun perut, temenung pun perut, nyok-nyok pun perut, terebuk pun perut. Dia terebuk, dia kebuk tang perut. Kita melepas, kita melepas. Kita biji mata korek habis, ubuh. Tak makan lagi, makan akhirat kali. Nu nak tayang lu. Badan biji mata. Dia kata jaga, hampa jaga biji mata hampa dalam dunia ni. Duk pandang pelik-pelik. Pasal apa? Tempat hak mula ulat nak makan kamu dalam kubur nanti adalah biji mata kamu. Tu hadis lain lah, tapi nak kembang dengan hadis ni. Kata tanah, kata bumi pada kamu, bila kamu masuk hari baru, kamu makan hebat-hebat atas belakang aku. Kemudian ulat akan makan kamu ketika kamu sampai ke perut aku, kata Adam. Nah, kata tanah, kata bumi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Takut tuan-tuan, takut. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Boleh minum no depan tuan-tuan no. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bumi lagi, ya ibna Adam, hi manusia anak Adam. Bumi kata, aku akan menjadi tempat tinggal kamu. Aku akan menjadi tempat tinggal kamu. Tempat tinggal yang macam mana? Bumi kata, ya ibna Adam, ana baitul wahsyah. Aku ini kubur kata kat kamu. Kubur kata kat kita, hei anak Adam. Hei anak Adam, aku bumi, dan bumi ini akan menjadi kubur kamu. Hei anak Adam, aku adalah tempat tinggalmu yang sunyi. Kubur kata kat kita, hei Ilyas Zakaria, aku sangat berlainan dengan dunia kamu. Dunia kamu hingap-bingap, seronok suka. Muzik daripada subuh sampai ke malam. Seronok. Ada nyanyian itu, ada nyanyian ini. Berbagai suara, berbagai bahasa. Sedap lagunya tak terkira. Sampai kamu dibuai oleh dunia. Masya Allah. Tapi itu dunia, kata kubur. Aku ana baitul wahsah. Aku adalah rumah yang sunyi. Ini kata bumi. Bila tiap-tiap hari baru yang kamu mula tempuh, bumi berpesan dan menegur kamu dengan berbagai peringatan. Antaranya bumi yang bernama kubur kata, ana baitul wahsyah. Aku adalah rumah yang sunyi. Kamu ready tak untuk sunyi? Sebab kamu hidup di luar ramai, seronok. Kemudian kata bumi lagi, kata bumi yang bernama kubur lagi, dia kata apa? Ana baitul mas'alah. Aku adalah bilik penyiasatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku adalah bilik penyiasatan.
Al-mautu yaftahu asrarakum. Mati akan membuka seluruh rahsia kamu. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Saya takut tuan-tuan. Kubur kata aku bilik penyiasatan. Bahasa orang putih kata apa? Kuburmu adalah bilik investigation, penyiasatan. Dia selidik. Ilyas, mari. فَأَمَّا مَنْ يُؤْتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Orang yang buku catatannya diberikan di tangan kanannya. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dia bertemu balik dengan kawan-kawan adik-beradik dia apa semua dengan seronok. Pasal apa? Terima buku audit daripada tangan kanan. Tapi orang yang terima buku belah kiri, belakang dia teruk. Sebab tu Kubur kata, Kubur peringat kata, aku bilik penyiasatan, aku bilik sunyi, aku bilik penyiasatan. Wa ana baitul wahdah. Bumi yang nama kubur kata, aku bilik seorang diri. Kamar ini, bilik ini hanya untuk seorang-seorang. Aku bilik keseorangan. Jaga di rumah kamu ramai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu hang lari pada kawan hang habis. Lari pada mak, lari pada pak. Wa sahibatihi wa bani, semua sahabat pun lari. Wa bani, anak-anak pun talak. Likulli imri'in yawma idhin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan nasib masing-masing pada hari itu. Tapi kata Allah, ada dua wajah. Wujuhun yawma idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Ada dua wajah. Segolongan hamba-Ku wajahnya putih berseri-seri, bersinar, bercahaya, cerah, benderang. Dhahikatum mustabshirah, senyum sambil gembira. Tapi satu lagi muka, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ada satu lagi muka penuh dengan debu, macam orang takut-takut, macam orang ketak-ketak. Ulaika humul kafaratul fajarah. Orang hak muka berdebu, orang hak takut-takut, hak ketak-ketak tu, itulah kumpulan yang dulu buat jahat dan penuh dengan dosa, tak mau bertaubat. Takut tuan-tuan. Saya bawa hadis ini semata-mata untuk, saya katakan tadi, bila saya bercakap dengan air, jernihnya engkau wahai air, sampai dapat kulihat gelas yang putih, tapi hatiku tak tidak sejernih kamu wahai air. Baca hadis ni nak menjernih, nak bubuh pil sikit dalam hati kita. Kubur kata, ana baitul mas'alah, ana baitul wahdah. Aku bilik sunyi, aku bilik penyiasatan, aku bilik keseorangan. Wa ana baitul zulmah. Aku kamar atau bilik yang sangat gelap. Rumah kamu terang, bilik kamu terang. Ana baitul zulmah. Aku yang nama bumi dan nama kubur ni adalah bilik gelap. Wa ana baitul hayatin wal aqarib. Aku bilik yang penuh dengan ular dan kalajengking. Engkau mai ya kat aku, ular dan kalajengking ni terkam.
Ingat, kalau kita mari tanpa sembahyang, kalau kita mari kepada Allah tanpa zakat, tanpa sedekah, tanpa puasa, tanpa zikrullah, tanpa ayat Quran, tanpa kebaikan, mai kepada Allah dengan kejahatan, masuk ana baitul hayati wal aqarib, aku adalah bilik yang dipenuhi dengan ular dan kalajengking. La haula wala quwwata. Kita ni nak pergi mana, nak lari pergi mana, masya-Allah. Ya? Nak lari pergi mana kita ni? La haula wala quwwata illa billahil azim. Sebab itu kata Allah, fa'murni wala tukharribni. Ya Allah, ni kata Allah pesan, ya. Oleh sebab itu, ya, fa'murni, maka diamilah aku dengan sebaik-baiknya, dan wala tukharribni, dan janganlah engkau mengotorkan hidupmu di atas mukaku. Ini kata bumi, Allah pesan. Tiap-tiap hari baru yang kamu masuk, bumi menegur kamu atau berpesan kamu dengan beberapa ayat peringatan. Hei anak Adam, hang gembira atas belakang aku, hang akan susah hati dalam perut aku. Semua ni tuan-tuan, untuk apa ni kita baca ni tuan-tuan ni? Untuk apa? Untuk apa kita baca ni? Untuk kita mengelokkan jiwa kita sendiri tuan-tuan. Asal kita hamba Allah, kita datang pada Allah. Kita datang pada Allah. Alam yakun nutfatan min maniyyi yumna. Kamu semua daripada setitik air mani yang lembut. Fa khalaqa fasawwa. Aku cipta, aku bentuk-bentuk secantik-cantiknya. Summa sabila yassarah. Aku tunjuk jalan hidup yang macam tu, macam ni. Tapi ingat, summa amatahu fa aqbarah. Kemudian aku matikan mereka itu, serta aku masukkan mereka ke dalam kubur. Fa aqbarah. Tapi orang tak sedang tuan-tuan. Orang sekarang hanyut. Orang sekarang dibuai oleh hidup yang dibawa oleh nafsu yang tidak pernah kenyang atau yang tak pernah puas. Dapat sikit tak pernah cukup, dapat banyak tak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat syukur hilang daripada kehidupan kita. Sebabkan nyawa kepada kehidupan kita adalah sifat syukur pada Allah. Uzkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada aku, jangan kamu derhaka kepada aku. Allah pesan. Tapi manusia tetap manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta dalam keadaan serba keluh kesah, tak tahu nak buat sikap, tak tahu nak buat pendirian. Hak jahat selalu dia ikut, hak baik selalu dia tak mau. Ini kita lah tuan-tuan, ini kita perempuan semua. Sebab tu kita kena renung, kita kena hayati hadis-hadis ini. Ya, kita duduk di taman ilmu ini tuan-tuan, macam pokok di luar sana. Dia dapat hujan, tengoklah pokok-pokok tu suburlah, ya Allah. Hati kita duduk dalam Raudatul Ilmu, di Darweh lah atau di mana-mana yang lain, dapat ilmu. Kita tahu, oh rupanya aku ni lari banyak lah. Aku bukan jadi hamba Allah, aku jadi hamba duit ringgit, aku jadi hamba nafsu. Panjang angan-angan, main-main dengan taubat. Dosa makin hari makin subur, baik makin hari makin lumpuh. Ya. Kita tegur dari kita sendiri. Sebab itu saya pilih beberapa hadis kursi yang bersifat apa tuan-tuan? Yang bersifat menyentuh perasaan. Yang menyentuh perasaan. Sebab kalau manusia jadi elok, alam menelok. Kalau manusia jahat, alam rosak. Alam tak ada apa. Mereka adalah makhluk Allah yang hanya menunggu tindakan manusia. Kalau manusia baik, mereka baik. Kalau manusia jahat, mereka rosak. Ya? Cuba kita tengok, kita ni manusia
Adakah kita ni manusia yang bersifat hamba Allah? Tak cukup dengan telekung kain pelekat kita sembahyang pada Allah, tapi perbuatan baik kita macam mana? Perbuatan jahat kita berapa? Sampai Allah kata dalam hadis qudsi yang lain, laisa kullu musalli yusalli, bukan semua orang sembahyang itu sembahyang. Bukan semua orang sembahyang itu sembahyang. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, sedarlah kita, insaf kita. Saya sendiri pun duk baca hadis ni semalam, tuan-tuan, sebelum nak prepare nak main sini, menitik air mata apabila baca ayat kubur kata, aku bilik seorang diri yang ingat, aku bilik gelap, aku bilik penyiasatan. Dalam aku ni kata kubur penuh dengan ulat, dengan sengkakala nak makan kamu kalau kamu datang dengan dosa yang tidak bertaubat. Pasal apa dosa tidak bertaubat? Kamu main-main dengan taubat kamu. Kamu hidup dalam dunia angan-angan yang tidak ada tepinya. Hadirin mukminin, renung baik-baik. Kita baca hadis ini tuan-tuan, sagi semayang zuhur, ada rasa sentuhan hati kita. Allahu Akbar. Ya Allah, bawalah aku balik menjadi hamba-Mu yang elok, yang cantik. Ya Allah, berilah rezeki yang boleh menambahkan imanku. Ya Allah, tambahkan umurku dalam kebaikan. Saya bawa hadis ni untuk tuan-tuan merapatkan dai tuan-tuan pada tempat sujud. Bukan macam kita lah ni, sujud cocap, panggung sikit, tak ada rasa langsung. Kita nak sentuhan hati kita, ya, supaya sebersih mak kita beranak kat kita di dunia, sebersih itu Allah sambut kita di pusara nanti, apalagi di padang mahsyar. Kita bersih keluar pada perut mak, tapi kita tak mau kotor waktu kita dikebumikan di perut bumi. Hidup tak berapa hari, ya, tak berapa hari. Mati berbagai cara, kita tak tahu masa dan tempatnya, tapi mati pasti datang. Kamu lari duduk dalam rumah batu sekalipun, mati akan main. Sebab tu kita kena jaga tuan-tuan, perempuan semua. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, inilah dia hadis yang sampaikan pada kuliah pada hari ini. Semoga ada manfaat untuk saya untuk mengelokkan hidup dan hayat yang sementara ini. Dah berapa hari lagi nak hidup tak tahulah. Dan semoga ada kebaikan untuk tuan-tuan dan puan-puan tetamu-tetamu Allah yang hadir pada hari ini. Tengok tuan-tuan, kesan pertama pada sembahyang zuhur tengah hari ini lagu mana? Kalau sembahyang tu elok pada semalam, artinya ada kesan pengajaran hari ini. Tapi kalau sembahyang kita pun duduk cucap juga, belajar lagi lah insya-Allah. Mai terus ke Darul Wahdah ini insya-Allah. Tiap-tiap minggu ada mengaji sini. Kalau tak pandai lagi tak tahu nak kata. Bukan berubah bersama ilmu yang